Bertemu lagi dalam kisah seram. Hari ni I nak kongsi satu lagi kisah, yes, tentang berkonsepkan percutian macam I dah mention last week. Dan kisah ini dihantar oleh Mr. Aki Vloggers. Yeah, kawan saya, kawan anda, kawan kita semua. Okay, kisah ni berlaku kepada Aki around 2018 macam tu lah. Time ni dia kata dia memang selalu buat percutian solo. Macam yang hari tu dia hantarkan percutian solo dia yang anchor tu. Ini sama juga. Kali ni dia ke Pulau Pinang. So, Aki ni cuti 3 hari 2 malam kat Penang. Okay, I bawa korang sebelum dia sampai Penang, okay? Dia tengah search lah nak cuti kat mana semua. Sebab time ni tak silap, masa tu dia kata dia pun ingat yang lupa, tapi around December lah, masa cuti sekolah. So bila nak book hotel ni banyak yang dah fully book. So dia cari, jumpalah this one homestay. Homestay ni dekat, dia kata area-area rumah apartmen Pangsapuri macam tu lah. So dia jumpa, nampak macam okay. So dia tengok gambar. Yelah, kadang sebelum kita book kan, selain korang boleh tengok video kalau nak book hotel, tapi kita akan pergi website, tengok bilik semua macam mana kan. So dia tengok macam okay, view okay, macam bilik okay. So dia try check review. Bila check review ada beberapa je, and then mostly semua cakap okay, selesa. So dia macam maybe homestay ni baru kot, that's why tak banyak review. Dalam dia galik duk cari info, dia nak book, tinggal last room. So maksudnya bilik terakhir je lah dekat homestay tu. I think nama je homestay, tapi dia apartment kot. So okay lah, dia book. Bila dia dah book, settle, lega lah kan. Tapi entah kenapa, lepas dia book tu, dia ada rasa macam tak sedap hati. Tiba-tiba rasa macam tu. So dia kata macam tak apalah. Maybe sebab yelah kita book tempat yang tak biasa kan. So macam dia buka lah Google Map, dia try tengok location ni kat mana. So it turns out homestay ni macam dekat dengan area Hard Rock, night market tu semua. Yelah, sebelum COVID melanda, kita ada pasar malam Batu Feringgi tu kan. So dia tengok location semua macam tempat yang biasa tau. So dia okay lah. So dia tahu lah mana nak pergi semua kan. So dia macam dia dapat tenggelamkan lah perasaan tak sedap hati yang tiba-tiba datang tu. Sampailah hari yang nak berangkat. Dia pilih hari Khamis, Jumaat, Sabtu rasanya. So dia sampai dekat hentian bus station dekat Shah Alam ni dalam 9:30 lah, pagi. Lepas tu dah gedebuk. Pukul 10 suku baru bus tu sampai nak pergi ke Penang Central. Dan around 10:30 baru bus tu gerak. Masa dalam bus ni gerak je, datang balik perasaan dia yang tak sedap hati tu tiba-tiba. So dia malas lah nak layan perasaan ni kan. Come on lah, kita dalam perjalanan, kalau boleh kita tak nak lah rasa libang-libu ke, tak sedap hati ke. Kita nak lah perjalanan kita tu tenang kan. So dia macam malas nak layan perasaan. Tidur lah, try tidur. Nak try tidur, mata tak nak lelap. Pejam tak boleh. Hati tu kan tak sedap, nak tidur tak boleh. So dia try lah baca-baca, zikir-zikir semua bagi tenang sikit hati. Lepas tu nak tidur. Dalam dia nak terlelap tu, yang betul-betul dia rasa dah boleh lah macam nak tidur ni, dia dengar suara. Aku tunggu. Suara wanita. So dia pelik sebab tak logik. Dia ambil tiket dia adalah tempat duduk yang single seat. Single seat ni memang tepi tingkap. Lepas tu memang dekat dengan pintu tu. Even kalau seat-seat lain, kalau nak cakap aku tunggu, tak logik. Dia tahu something is wrong somewhere, tapi dia malas nak layan. Dia just buat tak tahu je. And dia tak nak cari pun daripada mana datangnya suara-suara yang menunggu ni. Dia baca apa-apa yang patut, just okay lah. Selebihnya dalam perjalanan tu tak ada apa-apa gangguan dah.
So dalam 6 jam kemudian sampailah. Bila dah sampai, dia book Grab ke homestay tu lah. So dalam 4.30 lah lebih kurang sampai dekat homestay tu. So dia call lah owner. Yelah, ini bukan hotel, ini homestay. So kita kena call owner nak minta kunci. Owner tu pun bawa lah dia ke homestay tu. Dia tunjuk lah apa semua lah, ini bilik lah, ini facilities lah. Dia tunjuk semua kemudahan yang ada dekat homestay itu. Lepas tu dalam tergesa-gesa ni, dah lah everything orang tu expect. Okay, kat sini lah, ni kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini semua. Lepas tu dia macam, okay, ini kunci, apa-apa you call I, you call I, okay, you call je. Pam, dia belah. Macam tergesa-gesa betul mamat ni keluar daripada homestay itu tau. So dia macam, dia emergency kot ke nak terberak ke, tak tahulah kan. Kok owner tu macam dia rushing ke. So dia malah nak fikir banyak. So okay, tak apa, owner pun dah belah. So dia dah bagi salam apa semua. Dia pun masuk lah dalam homestay tu. First dia pergi tengok view. Dekat balcony, buka lah sliding door tu. Balcony cantik ni, view bukit menghijau kan, view cantik lah. Lepas tu dia pergi check bilik air pula. Okay, bersih. Keadaan bilik, keadaan ruang tamu, okay. Sofa semuanya bersih, semuanya clean. Macam, okay, betul lah review cakap, selesa. So, dah letak barang, dah letak bag semua, dah settle barang-barang, laptop dah letak kat meja, apa semua dah set. Badan pun dah melekit. Yelah, daripada pagi duduk dalam bas tu kan, perjalanan yang sangat panjang. Okay lah, rasa macam nak mandi. So, nak mandi, dia capai lah towel, dah nak mandi kan. So, pergilah masuk bilik air. Dah mandi ni, settle, tak ada apa, tak ada masalah. Keluar je daripada bilik mandi. Atas katil tu ada baju dengan jeans. Siapa letak tu susun elok ni atas katil? Hello, rumah tu tak ada orang lain tau, ada dia je tau. So ingat dia, baju ni dia tak bawa keluar daripada beg lagi. Dia baru letak beg je, dia tak bawa keluar baju pun lagi. Dia tak letak atas katil tau. Ni elok tu susun. Dah macam ada butler dah buat untuk dia. Atas katil tu ada baju, ada seluar. Ni baru pukul 5 lebih tau. Siang cerah. So dia rasa tak sedar hati. Dia macam, okay, tak apalah, dia pakai je lah baju yang dah memang ada tu. Memang dia nak pakai baju tu pun, memang baju itu yang terletak pun. So tak apalah, dia pakai. Dia berdiri dekat ruang tamu homestay tu. Dia pun bersuara lah. Macam biasalah dia akan cakap, siapa yang bukan penghuni kat sini keluar. Dia nak menginap je. Apa orang kata, ayat lazim lah. So masa ni, memang lepas dia habis je ayat dia tu, angin kuat gila menerpa dia. Lepas tu dia boleh rasa macam angin tu pergi keluar ikut balcony. So okay, dah keluar kan. So dia tutup lah sliding door itu. Barulah terasa lapar. So okay, dia keluar je lah, pergi makan dekat nearby lah. Sambil-sambil tunggu makan tu, dia fikir-fikir lah mana nak pergi lagi. Sebab hari masih awal kan, baru pukul 5 lebih. So okay lah, tak apa, dia makan dekat situ. Kira dia punya lunch lah, late lunch. So tak balik bilik terus, dia proceed je jalan kaki, pergi sana pergi sini. Kat Batu Feringgi lah, dia macam explore. Ada kedai jual western food, dia pergi lepak kat situ, minum lagi. Until last dia pergi Petronas dekat dengan area Lone Pine tu. Dia beli-beli barang snack lah apa semua. And then dah tengok dah 11.30. So dia book Grab untuk balik ke dia punya homestay. Dah sampai kat guard house tu dah lalu. Guard tu macam tengok je dia angkat lah tangan macam, dia kan penginap. So dia mungkin dia ingat macam, yelah guard, kenalah muka serius kan. Dia angkat tangan. Lepas tu security tu terus cakap, bos, hati-hati naik itu lift. Dia dah macam, kenapa? Aku serius balik, tak menjawab. So dia malas layan. Tak apalah, aku naik je lah. Kadang-kadang orang-orang ni memang suka perangai aneh. So kira tak apalah, dia naik je. Dia naik macam biasa. Masa sampai floor dia lah, bilik dia tu, dia dengar ada bunyi macam tu tau. Ada orang mendengus. Mendengus pula. Tapi dia anggap macam maybe daripada tangga kecemasan tu kot ada orang smoke macam tu ke kan. Macam not everything yang berlaku dalam hidup kita kena terus mistik kan. So Hakim macam just tak apalah, mungkin adalah tu orang yang kita tak nampak, tapi dia ada dekat tangga smoking lah kot. So dia buat tak tahu lagi. So macam biasalah, bila dah sampai homestay, apa yang perlu dibuat bila pergi mana-mana, basuh kaki kan. So kira dia basuh kaki lah apa semua. Dah penat, dia nak mandi. Tapi instead of pergi mandi, dia baring sekejap. Sebab letih berjalan-jalan kan. So dia baring atas katil dia. Tapi dia cuci kaki lah, tapi cuma dia belum mandi lah. Waktu dia baring tu, tak sedar lah dia terlelap. And tak tahu pukul berapa, tiba-tiba dia tersedar yang macam selimut dia kena tarik. Dia macam dalam tidur dia terasa ni ada orang tarik selimut. Tapi dia tarik balik lah. Bila dia dah tarik balik, kena rentak. Dia terjaga. Tapi sebab mamai dah tidur kan, walaupun macam tu, tak apalah, dia kutip balik selimut dia, tarik balik, sambung tidur. Tak lama
lama lepas dia tarik balik selimut tu, tiba-tiba kaki dia, salah satu kaki dia kena pop, kena cengkam. Aki ni seperti yang kita tahu daripada previous story, dia ni bukannya yang sangat lemah semangat pun. So dia terjaga. Dia marah lah. Dia kata jangan kacau lah. Gitu. Dia sound balik. Okay. Tak lama lepas tu, dua-dua kaki dekat belah betis. Fuck! Dia terkejut kali ni sebab sakit kan. Dia terkejut, dia terus bangun, dia terus laungkan azan sekuat-kuat hati. Dia gil sangat kan. Dia cengkang-cengkang ada azan. Bila dia azan je, tak ada gangguan dah. So dia boleh tidur dengan aman lah. Okay, so pagi bangun, pergilah buka balkoni, menghirup udara segar. Tengah bercuti kan. Dia pergi order Grab lah. Dia nak pergi Museum Perang Pulau Pinang. Tapi masalahnya Grab driver ni instead of ambil jalan biasa, dia pergi ambil ikut jalan Teluk Bahang. So lambat sikit lah daripada homestay tu nak pergi. Nak sampai jalan Teluk Bahang tu orang kata jalan yang berpuaka. So ni alang-alang siang dia tanyalah Grab tu. Dia kata tak takut ke ikut jalan ni? Bukan korang selalu cakap jalan ni yang banyak gangguan. Lepas tu Grab tu kata kalau malam memang orang tak lalu jalan ni. Kalau saya malam pun saya tak sanggup. Tapi kalau malam minggu okey sikit. Sebab malam minggu usually budak-budak motor akan berkumpul. So tak rasa sunyi sangat lah. Katanya di Museum Perang Penang ni juga, Mr. Aki Vloggers ada mengalami beberapa situasi di mana dia tak boleh nak kongsi dengan kita. Mungkin terlalu ekstrim untuk kita terima. So, cukup sekadar korang tahu, sewaktu di Museum Perang Penang pun, Mr. Aki Vloggers ada dah merasai atau melihat atau mengalami sesuatu. Hari Jumaat, so lepas daripada Penang War Museum tu, beliau ke masjid untuk solat Jumaat. So nak dipendekkan cerita, bila alang-alang dah keluar daripada homestay, takkan nak balik terus. So dia pergi jalan sana, jalan sini, beli souvenir, yada. Pukul 10 malam baru balik homestay. Dia nak mandi lah, nak tidur. Dah malam. Tengah mandi, pop! Lampu bilik air terpadam. Kalau I dah nangis lah kan. Sebab dah kena gangguan macam-macam. Lepas tu tiba-tiba lampu terpadam. Mestilah hantu. Tapi tidak, Mr. Aki dia macam Allah, switch rosak ke, lampu terbakar ke apa kan. Dia pergi check. Tengok switch tu tertutup. Tak kelakar weh. Kau duduk seorang. Lepas tu kau tahu switch tu ada orang tutup. Dia pun malas nak fikir. Dia on je balik, lampu tutup. Dia switch on. Dia sambung mandi cepat. So dia siap-siap. Dia lepak kat ruang tamu. Tengah lepak ni, tengah tengok TV, tiba-tiba pintu bilik dia tertutup. Tapi tak tertutup rapat, tutup sikit je. Dia kata angin kot. Okey, dia buat tak tahu, tengok lagi TV. Buka pula. Okey kot, betul kot angin. Tapi dia tengok macam tingkap tak, sliding door tak buka, tingkap bilik tak buka. So by right tak adalah masalah angin tau. Tapi tak apalah, abaikan. Tutup balik. Bila dia tak buat tak tahu je, buka. Amboi. Buka tutup pintu ni. Waktu yang sama ada pintu terbuka tutup. Dia tengah communicate dengan kawan dia. Orang ni nak keluar jalan-jalan di Penang. So, okay, orang tu agree nak ambil dia. Dia just abaikan sekejap yang kes buka pintu dan tutup switch lampu bilik air tu. Tapi dia ada tinggalkan action cam. Satu dekat ruang tamu, satu lagi dekat bilik tidur. Sebab memang Mr. Aki ni pergi mana-mana dia suka bawa kamera. Sebab dia suka rekod apa yang dia pergi, kat mana dia pergi. So dia memang pasang dekat ruang tamu dengan bilik tidur dia. Lepas tu dia keluar dengan member dia. Member dia bawa lah pergi main snooker tak silap. Dia pergi main snooker apa semua. And then lepas tu diorang continue catch up dekat mamak sampai subuh. Lepas tu singgah masjid, solat subuh dulu, baru member dia hantar balik homestay. So dia balik homestay. Ni sudah sesudah subuh. Ini dah hari Sabtu. Balik-balik sampai rumah, nak tengok lah ni bukti-bukti video recording kan apa yang berlaku dekat rumah tu. Sampai pecah. Dua-dua action cam dia pecah. Seolah-olah ada orang yang jatuh kan.
Sebab tak mungkin angin, tak mungkin kucing, haiwan, monyet, kera ni semua tak ada sebab rumah tu kosong. Tapi dia macam, tak apalah, kamera je yang pecah. Jom kita ambil dia punya memory card, kita tengok. Kamera tu, action cam tu, dia memang pakai sepanjang dia dekat Penang tau. Shoot dia punya jalan-jalan, shoot homestay, shoot perjalanan, semua. Semua video tu ada kecuali file yang dekat rumah. Somehow, file recording yang dekat ruang tamu dengan bilik tidur dia corrupted. Tak boleh buka. Dalam dia tengah macam terdetik kat hati je. Ya Allah, tak dapat pula. Tiba-tiba, suara perempuan ni ketawa. Ketawakan dia. Aki dah dengar. Dah tahu benda tu gelakkan dia. Suara wanita. Dia buat tak tahu je lah. Dia just tidur. Dia tidur, tahu-tahu dia terjaga siang dalam 10.30 pagi macam tu. Taklah kena kemas lah nak check out kan. So dalam dia tengah kemas-kemas tu, kemas-kemas, tiba-tiba beg pakaian dia penuh rambut panjang-panjang weh. Kan I cakap Aki ni dia bukan jenis yang lemah semangat pun. So dia buang je lah rambut tu. Dia kemas macam biasa. Dalam dia kemas-kemas tu nak balik dah. Allahu Akbar. Kalau I dah nangis dah. Aki buat tak tahu je. Kemas-kemas call owner cakap nak gerak dah. So owner pun datang sebab nak collect kunci tu lah. Semua okey ke? Ada apa-apa yang berlaku? Okey ke? Ada apa-apa yang berlaku? Owner ni kemain pula. So Aki macam malas layankan. Kata tak ada okey. Dia cegiling kepala je lah. So okey, dia bagi balik kunci tu dekat owner tu. So dalam perjalanan balik tu dia just terdetik patutlah dari awal masa booking dah tak sedar hati. Lepas tu masa tidur dekat dalam bas tu yang aku tunggu. Benda tu dah tahu dia nak datang tau. Anyway, gangguan dia kata tak adalah nampak apa-apa. Cuma lah sistem rambut lah. Tapi sepanjang gangguan tu macam gangguan pintu, gangguan suis lampu, lepas tu gangguan suara, ketawa, nak balik dah semua. Tetaplah scary walaupun tak nampak, tak nak tengok. Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan korang. Kisah yang dikongsi oleh Mr. Aki Vloggers. Kita kena selalu ingat Allah tak akan uji kita benda-benda yang kita tak boleh handle. Macam I cakap sepanjang bercerita, kalau I kat tempat dia, I dah menangis, I dah macam takut dah. Tapi Aki buat apa? Dia relax. Dia buat tak tahu. Dia teruskan kehidupan. So benda tu maksudnya dia boleh lah tempuhi. So itu yang dia kongsi kisah dengan kita. Apa yang dia kena dan macam mana dia harungi. So I harap korang faham situasi ni and korang anggap channel ini satu hiburan. Kepada yang ada story macam Mr. Aki Vloggers ni, story korang bercuti ke, atau story yang tidak bercuti ke, story masa kat sekolah dulu ke, why not share je dekat I, farahfaisal@gmail.com. Farah Faisal mengalu-alukan kisah semua orang. Ada story yang memang orang tu dah lama hantar tapi I tak cerita lagi sebab I tengah kumpul. Sebab kadang ada orang hantar story pendek sangat. So I plan macam nak kumpul. I buat macam 5 kisah asrama macam tu. So tiada istilah siapa-siapa punya story kena reject. Okay, tak pernah. I baca semua story korang. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Jangan lupa subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much for your support. And sekali lagi I kena ingatkan semua orang, anggaplah kisah seram ini satu hiburan. Okay, rancangan hiburan. Bye. Assalamualaikum.